Assalamualaikum. Episod lepas kita dah belajar pasal Langkasuka dan pengaruh India. Tapi ada satu empayar yang lagi kuat. Bayangkan abad ke-7 hingga ke-13. Satu empayar kuasai jalur perdagangan paling penting di dunia. India ke China mesti lalu sini. Dan siapa yang jaga pintu? Sriwijaya. Tapi, mengapa Sriwijaya hampir hilang dari buku sejarah kita? Mengapa Melaka mendapat kemasyhuran tetapi Sriwijaya tidak? Selat Melaka. Jalur air 800 km yang menyambung Lautan Hindi dengan Laut Cina Selatan. Siapa kuasai selat ini? Kuasai ekonomi Asia. Bayangkan, tahun 800 Masihi, Pelabuhan Palembang di Sumatera, kapal dari China, India, Arab, Persia, semua singgah sini. Kenapa? Sebab monsun. Angin monsun buat kapal terpaksa tunggu 3 hingga 6 bulan sebelum teruskan perjalanan. Dan tunggu kat mana? Pelabuhan Sriwijaya. Semua pedagang kena bayar cukai antara 10 hingga 20%. Bayangkan berapa kaya Sriwijaya. Bukti kekayaan, arca budak emas seberat 9 kg dijumpai. Dan inskripsi kedudukan bukit 682 Masihi, bukti kukuh kewujudan empayar ini. Tapi tunggu. Kalau Sriwijaya berpusat di Palembang, Sumatera, apa kena mengena dengan Malaysia? Simple. Sriwijaya kuasai kedua-dua belah selat. Kedah, Kelantan, Terengganu, semua di bawah pengaruh Sriwijaya. Bukan jajahan, lebih kepada vassal states. Maksudnya, tanah Melayu bukan terpisah dari Sriwijaya. Kita SA bahagian dari empayar maritim terbesar di Asia Tenggara masa tu. Dan Sriwijaya bukan main-main. Mereka ada armada laut yang ditakuti. Lanun, takut nak lalu. Raja-raja lain, bayar upeti. Apa yang diperdagangkan? Sutera Cina, rempah India, emas Jawa, porselin, kemenyan Arab. Sriwijaya jadi middleman terkaya di dunia. Okey, tapi satu benda pelik. Kenapa kita panggil Sriwijaya empayar maritim dan bukan sekadar kerajaan? Ada beza ke? Thalassokrasi, perkataan Greek untuk empayar laut. Maksudnya, kuasa mereka bukan dari tanah, tapi dari laut. Kebanyakan empayar kuasai tanah kan? Rom, Mongol, China semua ada tentera darat yang besar. Tapi Sriwijaya, mereka kuasai pelabuhan, bukan wilayah. Empayar darat, kena jaga sempadan, bina benteng, bela tentera besar. Mahal. Tapi empayar laut cukup kawal pelabuhan strategik. Lebih murah, lebih fleksibel, lebih menguntungkan. Dan ini penting, Sriwijaya tak ada ibu negara yang kekal. Pusat kuasa mereka bergerak mengikut di mana perdagangan paling aktif. Maharaja Sriwijaya memerintah dari kapal. Pelabuhan mana yang penting, di situ dia pergi. Mobile Kingdom. Tapi Sriwijaya bukan sekadar ekonomi. Ia juga pusat pembelajaran Buddhis. Biksu dari Cina dan India datang belajar di sini. Jadi kenapa model empayar laut ni berjaya? Sebab fleksibel. Tak perlu jajah tanah. Cukup kawal laluan perdagangan. Tapi ada satu ancaman yang Sriwijaya tak boleh elak. Empayar darat yang lebih kuat. Dan tahun 1025, ia datang. Raja Rajendra Chola Senidu dari India Selatan serang Sriwijaya. Mengapa? Nak kuasai perdagangan sendiri. Sriwijaya survive, tapi lemah. Dan abad ke-13, Majapahit dari Jawa bagi final blow. Tapi siapa sebenarnya yang bagi kekuatan kepada Sriwijaya selama ni? Ada satu kumpulan manusia yang buat Sriwijaya berkuasa. Mereka dipanggil orang laut. Dan cerita mereka hampir dilupakan. Orang laut bukan sekadar nelayan. Mereka pelaut pakar, pengintip, tentera laut, dan penjaga selat untuk kerajaan Melayu. Siapa orang laut? Suku Melayu yang hidup di atas laut. Mereka lahir di bot, besar di bot, mati di bot. Laut adalah rumah mereka. Kemahiran mereka, navigasi tanpa kompas. Mereka kenal setiap arus, setiap angin, setiap pulau kecil di selat. Mereka jadi mata-mata untuk raja. Kapal asing masuk, orang laut yang report dulu. Hubungan Raja Melayu dengan orang laut bukan tuan hamba. Ia pakatan. Raja bagi perlindungan, orang laut bagi kesetiaan dan kuasa laut. Tanpa orang laut, tak ada Sriwijaya yang kuat. Tanpa orang laut, Melaka pun takkan berkuasa. Mereka backbone kuasa maritim Melayu. Hari ini, keturunan orang laut masih ada. Orang Seletar, orang Kuala, orang Mantang. Tapi hidup mereka dah berubah. Modernisasi, pembangunan, perubahan cara hidup. Orang laut yang pernah ditakuti di seluruh Asia. Ini tragedi sejarah. Kumpulan yang bagi kuasa kepada empayar maritim tim terbesar Asia Tenggara. 600 tahun Sriwijaya, kerajaan maritim Thalassocrat.
Orang laut sebagai tulang belakang. Ini adalah sebagian besar daripada cerita maritim kita. Tapi kenapa cerita Sriwijaya dapat kurang perhatian berbanding Melaka? Sebab Sriwijaya berpusat di Sumatera atau sebab ia Buddha, bukan Islam? Sejarah kita lebih besar dari yang kita sangka. Dan ia tak muat dalam satu naratif sahaja. Fikir-fikirkan,